Assalamualaikum, selamat datang ke channel Rakyat Al Saud. Dalam channel ini kami akan berkongsi pelbagai kandungan menarik, perkongsian ilmu dan motivasi, video inspirasi dan nasihat berguna. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe supaya anda tak terlepas sebarang update terbaru. Terima kasih kerana menyokong kami. Semoga anda mendapat manfaat daripada setiap perkongsian ilmu. Assalamualaikum Hasan, aku pernah dengar tentang Nabi Nuh tapi tak begitu faham keseluruhan kisahnya. Boleh kau ceritakan secara ringkas? Waalaikumsalam Ahmad. Tentu, Nabi Nuh AS diutus Allah kepada kaumnya yang menyembah berhala. Baginda berdakwah selama kira-kira 950 tahun, mengajak mereka kembali kepada Tauhid tetapi hanya sedikit yang beriman. Kenapa kaumnya Nabi Nuh menolak dakwahnya begitu lama? Mereka merasa ajaran nenek moyang lebih betul dan enggan meninggalkan berhala seperti Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Mereka juga memandang rendah pengikut Nabi Nuh, kebanyakan golongan fakir. Apa mukjizat terbesar Nabi Nuh AS? Perintah Allah untuk membina sebuah bahtera besar di atas daratan. Walau diejek oleh kaumnya, Nuh, kenapa engkau membina kapal di padang pasir? Baginda masih terus taat. Mukjizatnya, banjir besar meliputi seluruh wilayah menenggelamkan orang kafir, sedangkan bahtera menyelamatkan Nabi Nuh, para mukminin dan sepasang-sepasang makhluk. Betulkah ada ahli keluarganya sendiri yang tidak selamat? Ya, anaknya Kan'an atau ada dalam riwayat memanggil Yam, beliau enggan beriman. Dia berlari ke gunung, katanya, aku akan berlindung di puncak. Nabi Nuh berseru, tiada pelindung hari ini selain Allah. Akhirnya ia tenggelam. Itu pelajaran bahawa hubungan darah tidak menjamin keselamatan akidah. Kemana bahtera itu mendarat setelah banjir surut? Al-Quran menyebut ia berlabuh di Judi. Umum ditafsirkan sebagai Jabal Judi di wilayah Mesopotamia, dekat sempadan Turki Iraq hari ini. Ada beberapa hikmah utama yang boleh kita ambil dari kisah Nabi Nuh sebagai contoh. 1. Kesabaran dalam dakwah, 950 tahun tetap istiqamah. 2. Ketaatan tanpa syarat, membina bahtera walau tak logik di mata manusia. 3. Keselamatan hanya dengan iman, status sosial atau kekeluargaan tidak menjadi jaminan. 4. Rahmat Allah mendahului azab, peringatan panjang sebelum banjir turun. Hasan, ada tak peristiwa menarik lain dalam kisah Nabi Nuh yang belum kita sentuh? Ada, misalnya dialog Nabi Nuh dengan kaumnya yang dicatat Al-Quran. Baginda berkata, Ya qaumi ini lakum nadhirun mubin. Wahai kaumku, sungguh aku ini pemberi peringatan yang jelas untuk kalian. Mereka balas mengejek, engkau manusia biasa, sama seperti kami, mengapa kami harus mengikutimu? Inilah gambaran kesombongan manusia yang menolak petunjuk. Baginda berdoa dengan hati yang gundah, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Tuhanku, aku telah dikalahkan oleh penolakan mereka, maka tolonglah aku. Doa itu menjadi titik perubahan. Allah menurunkan wahyu tentang pembuatan bahtera dan azab banjir. Kata orang, Nabi Nuh juga mengajarkan kaumnya bertani dan membuat alat pertukangan, betul? Menurut beberapa riwayat tafsir, dalam tempoh panjang dakwahnya, beliau mengajarkan kemahiran praktikal sambil menanam akidah, menunjukkan bahawa para nabi tidak hanya menguruskan rohani tetapi juga kemaslahatan duniawi. Mengenai bahtera ada gambaran tak? Berapa dimensinya? Riwayat Israiliyat menyebut panjangnya 300 hasta, lebar 50 hasta dan tinggi 30 hasta, sekitar 140 meter darab, 23 meter darab, 14 meter 3 tingkat. Tingkat pertama untuk binatang, kedua untuk manusia, ketiga untuk burung. Namun ukuran tepatnya bukanlah pokok. Ibrah utamanya ialah ketaatan Nabi Nuh menunaikan perintah Allah. Selepas banjir surut dan semua turun dari bahtera, apakah syariat baru diberikan? Ya, menurut para ulama, selepas banjir Allah menghalalkan daging haiwan darat. Sebelum itu manusia, keturunan Adam, hidup dengan tumbuhan. Juga diberi larangan menumpahkan darah manusia tanpa hak yang kemudian dirumuskan dalam syariat Bani Nuh, Nuahid Laus di tradisi Yahudi. Apakah Nabi Nuh ada mukjizat lain selain bahtera dan banjir? Mukjizat utama beliau ialah panjang umur dalam dakwah, ketabahan luar biasa, serta kemampuan mengumpulkan binatang berpasang-pasang, suatu petunjuk kekuasaan Allah yang menundukkan makhluk kepada nabinya. Dalam Al-Quran surah Hud ayat 48 menyatakan, Qila ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakat. Dikatakan, wahai Nuh, turunlah dengan sejahtera dari kami dan dengan berkat. Jadi, penutupnya adalah salam keselamatan dan keberkatan menandakan lembaran baru bagi umat manusia. Kisah Nabi Nuh menegaskan pentingnya 1. Sabar istiqamah walau dakwah terasa panjang.
2. Percaya rancangan Allah walau sukar difahami. 3. Utamakan iman melebihi hubungan dunia. 4. Syukur atas nikmat. Setelah ujian pasti ada salam dan barakah. Hasan, dalam peristiwa banjir itu bagaimana makanan dan air disediakan untuk semua makhluk di dalam bahtera baginda? Dalam riwayat-riwayat tafsir menyebut Nabi Nuh menyiapkan bekalan bijian kering, buah yang tahan lama dan rumput kering untuk haiwan ternakan. Bahtera dibina berbulan-bulan jadi ada masa mengumpul bekalan. Mengikut kebanyakan ulama berlangsung sekitar 150 hari. Allah menjaga mereka, logistik penyimpan makanan yang tampak mustahil disempurnakan dengan keberkatan Allah. Bagaimana status Nabi Nuh di kalangan para rasul? Baginda tergolong ulul azmi, 5 rasul bergelar pemilik keteguhan luar biasa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Gelaran ini disebut dalam surah Al-Ahqaf 46:35. Apakah ada peninggalan fisikal bahtera yang ditemui arkeologi? Beberapa ekspedisi di Gunung Ararat di Turki dan Jabal Judi mendakwa menemukan struktur kayu purba, namun saintis belum mencapai konsensus sebenar. Kajian karbon, stratigrafi, dan kontekstual sering tidak memuaskan dalam penyelidikan. Islam tidak menggantungkan akidah pada penemuan ini. Al-Quran sudah cukup sebagai bukti. Selepas turunnya bahtera, bagaimana populasi manusia berkembang? Anak-anak Nabi Nuh yang beriman, Shem, iaitu Sam, Ham, dan Japheth, iaitu Yafid, menjadi leluhur bangsa-bangsa pasca banjir. Tradisi Arab mengaitkan Sam dengan keturunan Nabi Muhammad, Ham dengan bangsa-bangsa Afrika kuno, dan Yafith dengan bangsa-bangsa Eropah Asia Utara. Walau bukan fakta sains moden, ia refleksi naratif tradisional. Sebelum terlupa kita mengakhiri kisah ini. Pengaturan tugas. Sebahtera besar perlu disiplin. Riwayat mengatakan Nabi Nuh melantik pengikutnya mengurus pembersihan, memberi makan haiwan dan menjaga kesihatan. Ini menunjukkan pentingnya leadership terstruktur ketika menghadapi krisis. Terima kasih Hasan, kisah ini makin mendalam. Aku rasa imanku bertambah setelah mendengar kisah ini. Kisahnya memang menginsafkan. Dari kisah ini kita belajar tentang kesabaran, keteguhan dakwah dan pentingnya taat kepada perintah Allah. Sama-sama Ahmad, semoga kita boleh meneladani ketabahan Nabi Nuh AS. Semoga kisah Nabi Nuh menambah yakin kita bahawa sabar dan taat pasti berbuah keselamatan dan berkah, dan semoga Allah kukuhkan hati kita sebagaimana dia kukuhkan Nabi Nuh. Dan tak lupa semoga kita meneladani keteguhan Nabi Nuh dan menjadi hamba yang taat pada perintah Allah. Amin.